Bismillah. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Ikmal Putra. So, hari ni kita nak buat unboxing, iaitu sebuah premium MPPT bernama Fangfusun, daripada China lah. So, kat depan aku ni ada 3 biji. Yang ni model dia 45mm, 60mm dengan 70mm. Nanti kita akan buka tiga-tiga dengan dia punya remote. So sebelum tu korang jangan lupa like dan subscribe aku punya channel. Okay. So Fangfusun ni kalau tengok dia punya bentuk macam Victron punya MPPT, dan sekarang ni agak terkenal lah dekat geng-geng Malaysia ni, agak ramai yang mencari lah. So jom kita unboxing dulu, nanti kita cerita lah sambil tu. Okay, kita akan buka yang model yang ni 45A ni, yang paling murah. So kita tengok apa ada dalam dia. Okay, jom kita buka unboxing. Okay, dia ada bagi manual book. Manual book ada. Okay, ni dalam dia. Kita keluarkan dulu. Okay, ni model 45mm, 150 45mm TR. Okay, kalau korang nak tahu 150 ni voltage daripada panel yang maksimum ni yang dia boleh masuk lah. Maknanya korang kena pastikan sambung ke sini jangan lebih 150 volt punya voltage daripada solar panel, dan output dia ke bateri adalah 45mm. Okay, TR ni maksudnya dia punya ring ni, dia ada dua jenis lah. Kalau TR yang jenis ring macam ni lah. Lepas tu dia ada jenis yang NC4. NC4 dia memang kat bawah ni dia ada port NC4 lah. So macamnya ini jenis terminal lah. Okay, kita buka tu. Kita tengok dia punya ni. Oh, dia dah siap bagi warning lah, jangan upgrade dia punya firmware. Okay, kita buka ni. Okay, ini bentuk dia. Sini ada indikator bulk absorption dengan float. Okay, apa yang terkenal lah dia, yang agak orang suka pakai model ini sebab dia boleh adjust parameter untuk setiap ni. So siapa yang pakai Level 4 tu memang ngam sangat lah. Dan dia punya tracking untuk charging tu memang agak terbaik lah, sebab dia boleh tracking panel-panel yang macam panel-panel lama. Dia boleh tracking kat mana maksimum power yang dia boleh dikeluarkan. Tu kelebihan lah dia punya software dalam ni, memang agak terbaik lah berbanding dengan beberapa jenis MPPT yang lain lah. So kita tengok. Okay, ini benda ni nak sambung ke remote ni. Sekejap kita buka. So dia punya casing ni besi tau, bukan plastik. Okay, ni dia punya casing. Casing dia. Okay, jom kita buka dia punya controller pula. Ni controller dia. Controller ni asing tau, korang beli ni. Kalau korang beli ni dia dah ada default setting dia lah. So kalau korang nak setting apa, memang korang kena beli yang ni lah. Ini baru korang boleh adjust lah dia punya parameter. Okay, ni meter remote je. Meter remote je. Dia macam casing, korang boleh lah buat box lah. Lepas tu dia ada kabel je. Kabel ni untuk menghubungkan daripada terminal ni, terminal ini ke belakang ni. Ok, ni untuk hidupkan dan korang boleh adjust lah dia punya parameter tu kat sini.
apa lagi ada. Kita ada dia punya manual lah. Aduh, manual dia lipat macam ni ya. Okey, ni manual dia. Okey, untuk kontrol ni korang boleh pakai untuk semua jenis jenama Fangfusun yang model yang macam ni lah, yang biru, jenis biru macam ni. Tak pastilah kalau model-model lain dia boleh pakai ke tak. Dia ada banyak model Fangfusun ni. So, yang lain-lain aku tak pastilah. Aku pun tak pakai lagi. Okey. Jom kita tengok manual dia. Yang penting kalau korang sebelum pasang korang kena baca ni. Ini paling penting. Okey, ni model yang aku cerita tu. Dia ada TR yang macam ni. Dia ada yang NC4. NC4, konektor bawah ni NC4. Konektor bawah ni NC4 lah. Dia tak adalah kepala macam ni. So aku ambil yang ni jenis yang konektor macam ni, senang lah kita nak sambung. So manual je. Kita tengok spek dia punya. Okey, kat sini agak menarik kat lah. Dia punya kabel pun dia bagi tahu jenis apa ni yang sesuai lah. Ini tak silap aku banyak core ni. Ini macam silikon kabel lah. Kalau korang nak pakai boleh pakai. Boleh cari kabel ni lah, silikon kabel. Dekat Shopee pun ada jual lah. Memang halus ni. Ini tak silap aku dia punya, kalau saiz ni tak tahu saiz berapa ni. Yang aku punya tu saiz 6 AWG pun dia punya kabel kecil-kecil ni ada 1000 lebih helai. Lembut lah kabel ni. So yang lain, ni bateri dia. Korang tengok bateri dia punya manual pun tulis Victron. Untuk ketahuan korang aku dah check dengan kilang Fangfusun ni. Memang dulu diorang ada buat untuk Victron lah. Memang sebab tu lah dia punya design tu sama. Dan aku tak pasti, kemungkinan besar dia punya software pun masih sama dengan Victron yang dijual lah. Victron korang tahu kan, Victron Energy, salah satu solar controller yang top lah dekat Europe. So mungkin diorang OEM kat China dan Fangfusun ni buat untuk mereka, dan dia pun dia keluarkan juga. So sekarang tak pastilah dia masih dapat kontrak tu tak. Okay, sebab tu manual tulis bateri Victron. Okay, aku tak pergi detail sangat. Okay, aku akan pergi detail dia punya spek lah. Okay, kat sini ada 3 model. Okay, kita tengok dekat sini dia ada 45, 60 dengan 70. Korang tengok kelebihan dia. Maksimum kalau kita pakai sistem 48 volt. Untuk 45 ni kita boleh masuk panel sebanyak 2600 watt. 60 M ni pula 3440 watt, 3 kilowatt lebih. Dan yang 70M ni boleh support sampai 4 kilowatt. Power lah, 4 kilowatt. So ni parameter ni kita boleh adjust ni melalui benda ni. So kalau LiPo4 memang setengah bateri tu dia ada parameter dia sendiri. So kita boleh adjust lah. So lain-lain tak ada apa. Okay, dia punya kategori dia punya body dia ni IP43 lah. Ni rating dia sini. So dia punya berat 3 kilo. Lain-lain memang tak ada apa, tapi casing dia memang besi. So nanti aku akan buka, aku akan compare dia punya saiz. Tapi sebab kotak dia saiz sama semua, tu yang aku agak tak tahulah kalau sama ke. Dia punya tiga-tiga ni takkan sama kan. Ada kemungkinan sama, mungkin berat berbeza lah. So okay, aku lupa nak cerita korang. Okay, untuk kalau korang beli model yang macam ni, kita boleh pakai untuk sistem 12 volt, bateri 12 volt, 24, 36 dan 48. Maknanya untuk off grid tu memang semua support lah.
Biasa kat Malaysia ni orang pakai 12, 24, 28 je, 36 ni jarang. So korang boleh pakai multi system lah. Kalau beli boleh, kita boleh upgrade lah. Ada setengah tu ada orang pakai 12 dulu, kemudian upgrade 24 dan pergi 48. So dengan controller ni korang dapat jimat lah duit. So lepas tu PV input dia, dia ada beritahu ni, PV input untuk model 45A ni 150 volt maksimum. So korang susun panel korang tu kena check dulu sebelum masuk ke sini, janganlah lebih daripada volt yang ni. Itu yang paling penting lah. So okey, itulah dia punya casing memang besi. Aku mula ingat plastik punya besi. So agak berat lah, berat dalam 3 kilo. Dan satu lagi dia tak ada kipas. Kalau macam kita kat Malaysia ni, cicak masuk lah, apa tu, semut masuk. Cuma dekat sini lah korang kena hati-hati sikit lah. Yang penting tak ada kipas tu, cicak tak ada masuk. Tak silap aku, ketiga-tiga model ni walaupun 70M, yang paling besar tu pun tak ada kipas. So memang terbaik lah kan. Kalau macam kalau ada lubang tu, ataupun kipas tu, kadang-kadang cicak tu dia suka masuk dekat lubang kipas ataupun dekat terminal yang bawah ni, macam ada gap sikit lah. So macam power MR kan, ada gap, so lipas masuk lah. Okay, untuk setting benda ni, korang boleh pergi channel AGS Solar lah, dia ada buat. So aku tak ceritalah cara untuk setting ni, yang guna yang ni aku je buat unboxing je. Okay, lain-lain kalau korang nak beli, korang boleh pergi kat Shopee, ataupun AliExpress pun ada. Nanti kat Shopee InsyaAllah aku akan upload lah. Nanti aku akan share link. Nanti korang boleh cubalah kalau nak beli. Dia punya harga agak mahal lah. So okay, itu saja. So aku akan buka sekejap gini. Tiga-tiga ni aku akan buat comparison. Okay, jom kita buat comparison. Okay, aku dah buka dah. Korang boleh teka mana satu 45M, mana satu 60M, mana satu 70M. So plastik ni aku tak buka lah, sebabnya bila aku tengok semuanya sama saiz, berat pun hampir sama, casing semua sama. Tak ada beza pun antara 70M, 45 dengan 60. Okay, tadi kita dah tengok ni 45 ya, aku dah buka tadi plastik. So yang ni 60M, tak buka lah plastik dia kot, sebab sama je pun. Okay, cuma beza dia depan ni dia ada tulis volt dia. Okay, kalau kat sini bateri 60M, panel maksimum masuk 50M. Okay. So yang dekat sini pula model yang paling high end lah, 70M. Okay, 70M ni bateri daripada benda ni, so MPPT ni pergi ke bateri maksimum 70M dan load maksimum boleh 50M. Maksudnya panel boleh masuk ke sini 50M. So dia punya kapasiti aku beritahu tadi, ini bersupport 4 kW. Tak silap aku yang ni 3.5 lah. Ada tengok balik manual. Ini 2000 berapa lah tadi, 2600 watt untuk siapa-siapa pakai. Ni aku cerita sistem 48 ini 2000 watt. Okay, untuk kalau korang pakai yang sistem 12 volt model 45 ni boleh support 650 watt. Untuk model 60 boleh 860 watt, dan model 70 boleh 1000 watt. So kat sini cerita balik semua tu. Ni yang penting, ini paling penting. Dan peak efficiency dia tu baru perasan 98%. Memang agak tinggi lah, memang agak tinggi. So semua sama, so aku tak buka lah plastik ni. Semua sama. Yang penting ketiga-tiga model ni semua boleh support lah, 12, 24, 36, 48. So terpulang kat korang lah nak beli mana satu. Jadi kalau rasa macam ada
nak upgrade sampai betul sistem yang besar, aku cadangkan korang ambil Android kan lah. So itu saja. Aku lupa nak cerita kat korang untuk MPPT control ni. Semua model Fanfusu boleh masuk termasuk yang model yang tak ada kat sini, yang version 24 dengan 12. So nanti kalau sampai aku buat review kat lah. Okay, itu saja rasanya untuk unboxing sekali ni. Kalau korang nak setting apa semua, aku akan share video yang Encik Agus ada buat video Fanfusu ni. Nanti korang boleh tengok lah cara untuk configure. So terima kasih kerana menonton. Kalau korang jangan lupa lah like dan subscribe aku channel. So untuk Fanfusu ni aku target dan untuk pengguna profesional lah. Kalau betul-betul profesional, dia kena pakai Victron lah kan, jenama-jenama yang terkenal kat US. So siapa nak try, boleh lah, boleh cubalah jenama ni, sebab dia punya tracking tu agak cantik lah. Dan dia punya tracking tu lebih data yang dibaca untuk CPU dalam ni, dia baca dia punya tracking tu lebih halus lah. So kadang-kadang solar panel dia ada macam maksimum power tracking point dia. Macam ada panel tu kalau dah lama dia drop sikit, mungkin dia punya peak dia tu dah drop. So setengah-setengah MPPT dia tak boleh baca lah. Macam yang ni dia boleh buat remap balik. Contoh kalau solar panel lama tu dia dah boleh tahu kat mana peak dia, volt berapa dia punya peak, dan dia boleh proses lah. Macam aku pakai Power MR tu memang tak boleh lah. PMR tu kira dah agak bagus lah bagi aku, tapi yang ni lagi terbaik lah. Mungkin sebab sistem dia lah. Sebab yang ni dia punya, kadang-kadang MPPT ni dia punya cara programming yang dia buat lah untuk kontrol pengecasan solar panel tu. So ni lebih agak detail lah. So satu lagi dia tak ada kipas. Tu yang agak menarik lah. Okay, itu saja. Panjang lah bebel ni. So rasanya itu saja untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.